Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, pertama sekalinya sama-samalah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat, rahmat, hidayah dan taufik daripada Allah. Maka pada saat ini kita masih lagi diberikan kesembuhan, kesihatan, kemakmuran daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi Allah ini. Sementara kita diberi peluang ini, maka rebutlah peluang yang masih ada ini dengan sebaik mungkin. Alhamdulillah, apa khabar semua kepada seluruh ahli jemaah Masjid An-Nur mungkin Badak Bacok. Semoga senantiasa berada di dalam sihat wal afiah serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada wabak penyakit yang sedang melanda kini. Jadi insya-Allah pada pertemuan kali ini Ustaz ingin berkongsi sedikit sebanyak di sebalik bacaan kitab Risalah Tazkirah yang sentiasa kita mulazamah sebelum ini, iaitu pada setiap minggu kuliah subuh pagi hari Sabtu. Maka pada pagi ini kita sambung di dalam bacaan Risalah Tazkirah beberapa baris secara ringkas insya-Allah. Wa qala muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin, iaitu kitab Risalah Tazkirah halaman yang ke-32 baris yang keempat daripada bawah. Musannif menyatakan penjagaan dibuat berkesudahan risalah ini dengan dia penjagaan, yakni sebelum khatam akan risalah ini, musannif meletakkan satu penjagaan, satu peringatan supaya kita sentiasa berada di dalam mereka ataupun tergolongnya kita di kalangan mereka yang beramal ataupun mengambil pengajaran yang sebaik mungkin di sebalik apa yang telah kita pelajari sebelum ini. Berkemungkinan besar musannif mengambil simbolik kaedah di sebalik kehidupan kita di atas muka bumi ini, iaitu sentiasa kita diberi penjagaan, peringatan, sebagaimana kita diberi tazkirah, kuliah, peringatan supaya tidak jauh daripada landasan yang benar. Begitu jugalah di dalam kehidupan kita ini, sebelum kita dijemput oleh Allah, maka kita juga diberi peringatan supaya sentiasa kembali kepada jalan Allah yang disebutkan dalam agama kita adalah tubu ilallahi taubatan nasuha, iaitu kembali dengan jalan bertaubat. Begitulah juga setelah mana kita berada di penghujung kitab risalah ini, maka kita kena kembali sebagai jalan peringatan ini, kembali ingat balik apa yang telah kita pelajari. Petiklah ilmu-ilmu yang manfaat supaya kita juga mendapat keberuntungan. Maka musannif menyatakan peringatan ini sebagai peringatan ini terhadap kepada dua bangsa saudara-saudaraku. Tu musannif nisbahkan mereka yang lain daripadanya itu adalah saudara seagama. Saudara di sini bukan maknanya saudara akrab yang hampir saja, anak beranak, keluarga dan sebagainya, tetapi mereka yang suku sakat, termasuk kita, mereka yang pelajari kitab risalah dia ni, termasuk yang dimaksudkan oleh musannif saudara, yakni saudara seagama. Yang mana saudara tersebut dia menyatakan yang dikasihi, wahai saudara-saudaraku yang mendapat merasai nikmat Allah. Kita adalah antara, alhamdulillah lah yang kita boleh katakan
kita di antara mereka, saudaranya yang dimasukkan ini adalah mereka yang sentiasa dapat merasai nikmat daripada Allah. Sekalipun kita berada di dalam musim wabak pandemik COVID ini, tetapi masih lagi kita dapat nikmat. Ni di pagi hari ini tersebut, kita pun sudah dapat nikmat, dapat sambung kembali kehidupan kita di atas muka bumi Allah, dengan makna tidak dimatikan di malam hari tersebut, dan dapat merasai nikmat berkeluarga, dan dapat merasai nikmat makan minum dan sebagainya. Nikmat dengan yang dengan molek, dengan elok, dengan comel, dalam keadaan mana, iaitu bentuk nikmat kita dapat di sini. Musannif maksudkan nikmat di sini adalah nikmat mana? Elok rupa-rupa. Tu ahsanu, panggil ahsanu bitaqwim deh. Ahsanu taqwim, sebaik-baik Allah Taala jadikan kita ni, tengok bentuk rupa sebaik semua sempurna dah. Kerana bertepatan Allah yang bersifat dengan kamalat, maka kita pun turut jadi comel, molek setiap ciptaan Allah. Itu satu nikmat rupa comel, rupa molek. Bukan semata-mata untuk dihending, untuk ditujuk, untuk bergaya dan sebagainya, tidak semata-mata. Dan banyak dan jenuh jena harta-harta. Tu pada sudut mana kita juga dapat merasai nikmat Allah, pada sudut kemurahan Dia, dapatlah kita memiliki harta benda di atas muka bumi Allah. Dan segala bentuk nikmat tadi itu kita kena tilik kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang lain, menjadikan al-mal wal banu zinah. Tu hayati dunia, harta benda antaranya selain pada anak bina adalah sebagai perhiasan semata-mata di atas muka bumi Allah. Adakah perhiasan tersebut tidak dapat hasil yang baik untuk kita di akhirat? Tidak. Kerana ulama menyatakan, jadikanlah harta benda nikmat yang Allah Taala kurnia kepada kita, sekalipun harta benda yang banyak, adalah jadikan ia sebagai wasilah untuk kita mendapat kemenangan di hari akhirat kelak nanti. Maka sukalah mereka diberikan nikmat yang banyak pada sudut harta tadi itu, maka terima kasihlah kamu kepada Allah. Yakni segia patutlah kita yang diberi nikmat ini berterima kasih kepada Allah, dengan makna syukur akan nikmat Allah dalam keadaan melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Iaitu syukur kepada Allah, yang mana Allah yang memberi akan kamu dua perkara ini. Mana dua perkara? Comel rupa dan juga harta yang limpah ruah. Tu orang sentiasa jaga muka, habis benda alat makeup beli semua, tak kira kadar usia mana, ya muda siapa kau mak orang, tu orang nenek orang sekalipun pakat nak jaga muka, Maka kita biarlah ada keserasian rupa yang elok, amalan yang baik. Tu harta yang banyak dan manfaat pun ada tadi tu. Lalu mereka yang diberi dua nikmat ni, sepatut sangatlah mereka bertambah-tambah syukur kepada Allah. Allah Ta'ala yang memberi nikmat pada kita ni, dua perkara ni di dalam negeri dunia ni, maka sukalah hati-hati kamu. Kadang kita pun suka dapat nikmat daripada Allah. Dengan mana? Dengan hal itu, yakni dengan hal dikurniakan oleh Allah akan nikmat pada sudut rupa yang elok, dan juga harta benda pun ada tadi tu. Minta sangat berkatnya harta, akhlak yang comel dengan di sebalik rupa yang comel ni. Maka dengan hal itu pun kamu sedar jugalah, ia kata sedar getek, yakni sepatutnya kita kena sedar juga di sebalik nikmat dapat tu, bahawasanya kamu itu di dalam musafir. Kita kena sedar di sebalik kita dapat milik ni adakah milik secara hakiki ataupun pinjam semata-mata. Maka Allah musannif pun jawab, kamu kena sedar bahawasanya kita ni berada di dalam keadaan musafir. Bagi pun musafir, benda yang kita bawa dalam permusafiran kita tadi tu benda yang kita nak guna. Kalau kita nak pergi suatu tempat, kita bawa bekalan makan yang dalam beg bagasi kita, cadai kita nak guna makan minum,
Kalau pakai cadar nak pakai, bukan kau dah lipat-lipat pakai baju, bawa pergi bawa balik pakai dok. Tu tidak tidak ambil manfaat, rugi semata. Ada bawa bekas berat-berat guna tidak rugi. Bawa makan banyak, makan tidak rugi lapar. Hatta qada basi pula makanan tersebut. Begitulah ibarat hak Tuhan bagi kepada kita guna. Sementara kita dijemput oleh Allah, sementara ditarik nikmat ni, dapatlah kita guna sebaik mungkin. Tu. Iaitu di dalam musafir lagi kepada beberapa tempat, sebagaimana Syekh Mutawalli Sya'rawi kata, kita ni berada di dalam keadaan tempoh tempat bermusafiran. Ada lagi tempat yang kita nak pergi ni. Cara kita nak pergi sama ada dengan sudut, mestilah ada kematian. Tu mintalah mati dekat dia molek. Tu. Dan beralih kepadanya beberapa tempat lain lagi. Itu salah satu pegangan kita, yakni kita akan pergi kepada negeri-negeri yang kehadapan lagi. Maka sekiranya jika kamu wahai manusia pandai bawa diri, kalau kita pandai jaga diri, betullah jaga dengan jaga beragama dengan ilmu tu penting, ngaji tu penting. Tu bawa diri, kalau kita pandai bawa diri, maka beri kena dengan jalan hak unde-unde Allah Taala nak ni, maka Musannif kata senanglah kita, berjayalah kita, dunia pun senang wa amal ibadat bila didapi dengan ilmu, dan keberhasilan di akhirat kelak pun kita pun dapat hak benda berkualiti pasal kita buat dengan kena dengan cara hak unde-unde Allah Ta'ala no. Kalau semaya syarat pun cukup sempurna, rukun pun elok dan molek benar. Dan sukalah kamu selama-lamanya. Tu. Dah kita hidup ikut unde hak Allah Ta'ala no ni, maka hidup kita ni suka, senang, selesa. Begitu juga di atas muka bumi ni, sepenuh kita berada di musim Covid sebagainya ni, musibah gini rupa ni, maka kalau kita ikut undang yang telah diperuntukkan oleh pihak atasan, pihak pemerintah, insya-Allah keadaan kita pun dapat senang selesa untuk hidup. Hak tak selesanya hak nak lawan tu, hak tu tak selesanya diputuskan begini gini, ai nak lawan. Tu semaya dan sebagainya keadaan gini, turut jelah. Kerana keputusan daripada pemerintah yarfa' min khilaf, akan mengangkat hak berlaku kepincangan khilaf, pandangan tu pandangan di kalangan masyarakat. Tu. Ni undang-undang Allah Taala tetap molek dah tu hak mana dia nak selari dengan hak agama nak, insya-Allah kita dapat kemenangan dunia dan akhirat. Baik, sekadar itu sahaja pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan dapatlah manfaat sebaik mungkin. Wallahu a'lam. Semoga seluruh penduduk ataupun jemaah yang sentiasa mengikuti kelas kita pada sebelum-belum ni dapat keberkatan dan dapat walafiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala serta ilmu yang manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.